Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 5, tajuk perimeter bentuk gabungan. Okey, mari kita kenal apakah itu perimeter. Okey, hari ini kita akan hias kad hari ibu. Okey, yang ini kad, kita akan hias di tepi kad ni. Dan dia cakap kami nak hias sekeliling kad dengan rimel cikgu. Dia nak menghias sekeliling kad ni dengan ribbon. Okey, tadi kita hendak mencari panjang ribbon yang digunakan untuk dibuat hiasan pada kad hari ibu tersebut di sekeliling dia. So, terjadilah seperti ini. So, kita kena kira panjang ribbon hijau. Panjang satu petak ialah 1 unit. Panjang satu petak ni 1 unit. Jadi, dari sini ke sini 4 unit. Sini ke sini 4 unit, sini ke sini 4 unit, sini ke sini 4 unit. So, panjang ribbon hijau ini ialah 16 unit. Macam mana kita dapat 16 unit? Kita tambahkan semua dan dia akan dapat 16 unit. Apabila apa yang kita buat ni adalah perimeter. Perimeter bermaksud panjang sekeliling. Okay, panjang sekeliling bermaksud perimeter kita akan tambah semua panjang sisi ini. Okey, itu maksud dia perimeter. Tadi kad ibu tadi berbentuk segi empat. Sekarang kad ibu ni berbentuk heksagon. Bentuk dia ada 6 garisan. So, nama dia ni adalah heksagon. Berapakah panjang ribbon merah yang digunakan? Panjang ribbon merah ialah perimeter heksagon. Perimeter dia. Okay. Bila dia ukur sekeliling, bermaksud bila dia tanya sekeliling ni, bermaksud itu adalah perimeter. Kalau kamu tak tahu benda ni nama apa, poligon ni nama apa, awak tak perlu cakap dia heksagon. Kamu just cakap panjang ribbon merah ialah perimeter bentuk ini, bentuk tersebut. Macam tu je. So, perimeter bermaksud yang ini 2. Okay, so kita letak di sini 2 cm. Okay, di sini pun 2 cm. Bukan cm, maaf. Bukan cm. 2 unit. Okay, ini pun 2 unit. Kalau kamu tak nak tulis unit tu banyak kali pun tak apa. Ini 2 unit, 2 unit, 2 unit, 2 unit. Okay, semuanya 2 unit. Kenapa? Kita kira ni. Ni 1, ni 2. Macam tu. Kena kira benda tu. Okay, 2 unit. So, semua panjang dia adalah 12 unit. Kalau kamu tak nak tulis unit tu banyak kali, kamu boleh tulis 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Tapi di akhir jawapan mesti tulis unit. Okay, perimeter bentuk ini adalah 12 unit. Okay, soalan di sini, kira perimeter sebuah pentagon sekata bersisi 8 cm. So, awak kena tahu pentagon tu bermaksudnya apa. Kalau pentagon bermaksudnya ada 5 sisi. So, dia cakap sekata bersisi 8. Okay, yang ini, perimeter heksagon ni, kita boleh guna kaedah kalau dia melibatkan tambah ni, kita boleh juga menggunakan kaedah darab. Perimeter bersamaan, selain kita guna untuk yang perimeter yang sisi dia sama je, boleh kita buat macam ni. Maksud dia 6 sisi tu awak darab dengan 2 unit. So, jawapan dia 12 unit. Yang ini hanya untuk sisi yang sama. Kalau sisi tak sama, awak tak boleh guna darab. Awak guna cara yang sebetul ini, iaitu tambah. So, kalau pentagon sekata bermaksud sekata tu adalah sisi sama. Kalau sisi dia sama, jadi kita boleh cari guna kaedah darab. Jadi, perimeter bermaksud 5 sisi darab dengan 8 cm. So, jawapannya 40 cm. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, contoh yang seterusnya perimeter untuk segitiga sama sisi.
Segitiga sama sisi bermaksud sisi dia sama. Jadi kita boleh, kalau saya dah cakap tadi, kalau sisi yang sama, kita boleh darab, guna kaedah darab. Jadi maksudnya yang ini ada 3 sisi, jadi 3 darab dengan 7 cm. So jawapan dia 21 cm. Kalau kamu tak nak guna kaedah darab ni, kamu boleh guna kaedah perimeter tu. Perimeter tu kamu boleh guna kaedah tambah, iaitu 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm. So jawapan dia 21 cm. Mana-mana kaedah boleh untuk yang sisi sama. Okey. Itu contoh yang seterusnya. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki bermaksud sama kaki yang ini adalah sama, yang ini tak sama. So, yang ini kita tak boleh guna kaedah darab. Kita hanya boleh guna kaedah tambah sekeliling. So, yang ini 8, yang ini 8, yang ini 6. So, kita tambahkan. Jadi, yang ini pun 8 sisi. Macam mana dapat 8 sisi? Sebab sisi ni adalah sama. Sisi ni adalah sama. So, jawapan dia 8 tambah 8, 16. 16 tambah 6, 22 cm. Okay, untuk segitiga bersudut tegak, memang dia punya sisi tak sama. Semua sisi dia tak sama. So, kita kena tambah semua sisi ni. Jadi, yang ini 5. Boleh dibuat bentuk macam ini ataupun kita boleh buat bentuk lazim. Mana-mana kaedah boleh. So, yang ini 5, yang ini 12. 12 dengan 5 sudah ditulis, jadi kita tulis 13. Jadi, kita tambah yang dia. So, jawapan dia 30 cm. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, kita tengok contoh 3 ni. Ada 2 contoh. So, yang ini adalah segi empat tepat. Kalau segi empat tepat, maksudnya sisi yang bertentangan adalah sama. Sisi yang bertentangan adalah sama. So, kita kena cari sisi yang di bawah ni dulu. Kalau di atas 18, di bawah ni 18 cm. Kalau di tepi tu 10 cm, di tepi ni pun 10 cm. So, perimeter segi empat tepat ialah 18 meter. Cm pula. Sorry, bukan cm, meter. Okay, jadi jangan silap tengok unit betul-betul. So, 18 meter tambah 10 meter tambah 18 meter tambah 10 meter. Jadi, jawapan dia kamu boleh kira dalam bentuk lazim. Okay, so jawapan dia adalah 56 meter. Okay, untuk contoh yang seterusnya, yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sisi dekat sini. So, dia ni digariskan pada guna ni macam ni. Maksudnya, garisan yang macam ni maksudnya semua sisi adalah sama. Jadi, dia adalah perimeter sekata. Oktagon sekata ataupun kamu boleh cakap perimeter poligon sekata. Kalau kamu tak tahu nama dia lah. Kamu tulis perimeter poligon sekata ataupun kamu tulis perimeter saja, sudah cukup. So, sebab sisi dia sama, so dia ada 8 sisi tadi. Jadi, kita boleh buat kaedah darab. Jadi, 8 darab 6 bersamaan 48 meter. Okey, kita akan masuk perimeter gabungan. Okay, tadi kita belajar tentang perimeter. Perimeter tadi bentuk-bentuk yang tidak digabungkan dan saya bagi tahu apa itu perimeter, apa maksud perimeter. So, saya harap awak faham. So, kita masuk ke tajuk seterusnya iaitu perimeter bentuk gabungan. Okay, so kita tengok di sini. Dialog ni, diorang ni menghasilkan penanda buku. Penanda buku ni ada gabungan poligon. Ada 2 bentuk poligon sekata yang digabungkan. So, Shanti, jom kita hias sekeliling penanda buku dengan kertas hijau ini. Diorang dah buat penanda buku seperti ini. So, diorang nak nak hias sekeliling ni menggunakan kertas hijau ni. So, bila kita sebut sekeliling, ia bermaksud perimeter. So, kita kena cari perimeter ni.
Okay, so tadi kita nak buat, kita nak hias kertas hijau tu di sekeliling penanda buku tadi. So, bagaimanakah menentukan panjang kertas hijau yang diperlukan? So, panjang kertas hijau merupakan panjang sisi luar atau perimeter bentuk gabungan. Seperti yang saya cakap tadi, panjang ni tadi adalah perimeter gabungan untuk dua jenis ni. Dia nak buat ni, corak ni. So, kita kena ukur dululah sebelum kita nak cari berapa panjang kertas hijau yang digunakan. So, first, kita kena ukur panjang semua sisi luar bentuk gabungan. So, kita kena ukur panjang ni. Okay, yang ni 9 cm. Yang ni pun kita kena ukur. Kena ukur juga benda ni semua. Semua ni wajib diukur. Itu adalah tip yang pertama. Lepas tu, yang kedua, jumlahkan ukuran panjang semua sisi luar bentuk gabungan. Selepas kamu ukur ni tadi, baru kamu jumlahkan. Jadi, perimeter bersamaan. Ni 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. So, 9 ni diletakkan dalam kurungan dan unit diletak di belakang sekali. Yang ini pun kamu boleh buat cara macam ni. Kalau kamu tak nak letak cm ni pun tak apa. Tapi jawapan ni wajib ditulis cm. So, kita tambah yang ni semua, dia akan menghasilkan 63 cm. Atau kita boleh guna kaedah darab sebab semua ni adalah nombor yang sama. So, kita kena kira berapa sisi dia. Ni sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 darab dengan 9 cm. So, jawapannya 63 cm. Kamu nak guna cara ini boleh. Kamu nak guna cara ini pun boleh. Untuk perimeter. Tetapi saya galakkan kamu setiap nak cari perimeter, guna je rumus perimeter yang asal, iaitu tambah jumlahkan semua ukuran sisi tersebut. Jangan didarab. Kalau kamu nak lebih cepat faham. Okey? So, kita dah ukur tadi. Jadi, panjang kertas hijau yang diperlukan ialah 63 cm. Kertas hijau ni kita perlukan 63 cm. So, dia tanya kat sini, adakah perimeter bentuk gabungan poligon sekata ini 63 cm juga? Bincangkan. Adakah perimeter bentuk gabungan poligon sekata ini adalah 63 cm juga? Ya. Okey? Ya, jawapan dia ya. Kenapa ya? Sebab perimeter gabungan adalah hasil. Perimeter gabungan adalah jumlah sisi yang berada di luar sahaja. Okey? Kalau melibatkan bentuk gabungan, kita tak boleh tambah sisi yang berada di dalam sebab kita cakap perimeter. Perimeter adalah jumlah sekeliling. Okey, jumlah sekeliling bentuk. Okey, apabila digabungkan bentuk dia seperti ini. Okey, jadi bentuk garis yang berada di dalam ni jangan ditambah. So, bila kamu jumpa bentuk gabungan poligon, dia cakap perimeter, cari perimeter. So, cari perimeter jadi jumlah di luar ini sahaja. So, jawapan ni adalah ya. Perimeter gabungan adalah 63 cm juga. Kita tengok contoh yang seterusnya untuk perimeter bentuk gabungan. Okey, contoh dia seperti ini. Okey, yang ini adalah satu bentuk dan yang ini adalah satu bentuk. Dia digabungkan. Jadi, dia suruh awak cari perimeter. Okey, cara pertama, kita ada dua cara perimeter. Tapi lebih baik awak pilihlah mana cara yang lebih mudah awak faham. Dan awak kena faham dan guna cara tersebut saja. Jangan guna cara yang sukar awak faham. So, kita tengok gabungan ni ada 1 dan 2. Jadi, bila kita mencari perimeter gabungan, perimeter bermaksud adalah ukur lilit ataupun jumlah sekeliling. Sekeliling atau ukur lilit. Lilit bentuk tersebut. Ini ukur lilit. Ukur lilit lilit ni yang diukur sahaja.
Ini maksudnya perimeter. Perimeter ni bermaksud ukur lilit. Benda ni saja yang kamu kena tambah. Yang ini dia berada di dalam, dia bukan di luar. Jadi maksudnya ini bukan perimeter. Okey, perimeter hanyalah diukur di luar ni saja. So macam mana kita nak kira guna cara satu perimeter? Kita mula dari sini. Kita mula dari sini 10. Jadi kita tulis 10. Lepas tu 10. Lepas tu 6. Ini 6. Yang ini 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4 dan 10. Jadi 10 di ujung. So kita tambah semua ni, dia akan mendapat jawapan 64 meter. Okey. Untuk cara yang kedua, perimeter sisi luar oktagon. Jadi kamu boleh nilai lah yang mana satu cara yang lebih mudah. Okey. Perimeter sisi luar oktagon, maksudnya sisi luar oktagon ni. Ni sisi dalam, jangan dikira sebab sisi dalam ni bukan perimeter. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 sisi darab dengan 4 meter. So yang ini adalah 28 meter. Yang ini perimeter luar segi 4 sama pula. Yang ini 1 luar ni 3. Ada 10, 10, 10 tambah dengan yang ini. Okey, 6 meter. Jadi jawapan dia 36 meter. So bila kita tambah semua, jawapan dia 64 meter. Pun sama. Cara 1 dan cara 2 adalah sama. So yang mana kamu rasa lebih mudah, yang itu kamu guna. Saya ingatkan sekali lagi, bila kita cari bentuk perimeter bentuk gabungan, kita kena jumlah sekeliling, iaitu ukur lilit yang berada di luar ini sahaja. Jangan tinggal satu pun. Jangan kamu tinggalkan ini, jangan tinggalkan ini. Yang ini kamu boleh tinggalkan sebab ini bukan perimeter. Ini sisi dalam, bukan perimeter. Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh ketiga. Kira perimeter bagi kawasan berlorek. Yang ini dia berlorek. Yang ini tak berlorek. Yang ini adalah satu bentuk. Yang ini pun satu bentuk. Lepas itu kita kena cari perimeter bentuk gabungan. So, kira perimeter bagi kawasan berlorek ni. Jadi kita nak cari perimeter kawasan berlorek. So, kita kena buat macam mana? Jadi kita mula dari sini. Ingat yang ini tanda-tanda macam ni bermaksud kita kena cari dulu Yang bertanda macam ni maksud dia sama. Yang ini 6 cm, yang ini 6 cm, yang ini 6 cm. Okey. Yang ni dia cakap 5 cm. Okey, dia cakap 5 cm. Jadi yang bertentangan dengan dia adalah sini. Jadi sini adalah 5 cm. Okay, yang bertentangan dengan 6 ni tadi adalah sini. Jadi sini adalah 6 cm. Okey. So, kita nak cari perimeter kawasan berlorek. Kawasan berlorek yang ini saja. Yang ini saja. So, kawasan berlorek kita mula dari sini 6. Okay, 6. Tu dari sini 6. 6. Lepas tu yang ini bawa atas ni sebab yang ini berlorek Yang ini 5 cm. So, yang ini pula 6 cm. Yang ini 5 cm. Yang ini 6 cm. Yang ini 6 cm. So, yang ini tambahan ni semua. So, jawapan dia yang ni 6, 6, 12. 12, 5, 16. 17. 23. 28. 34. 40. Okey, 40 cm. Kalau takut salah, kita tambah je dalam bentuk lazim. 5, 6, 5, 6. 6. 12. Pun sama kita tambah seperti itu. So, yang ni kita jangan guna cara macam ni. Sangat susah. So, kita guna cara 16. Okay, yang ini tambah 11. Yang ini tambah 11. Yang ini tambah 12. Baru kita mudah nak tambah. So, 6 tambah 1, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi 50. So, yang ini bukan 40 kan? 50. Ini bukan 6. Ini bukan 16. Ini 6. So, kita buang ni. Okey. So, jawapan dia. Betul lah. 40. Jangan silap Tulis tu. Kalau 6, 6. Bukan 16.
So, jawapan dia perimeter dia adalah 40 cm. So, kita tengok soalan ni. Jumlah panjang sisi keliling kawasan berlorek. Panjang sisi keliling kawasan berlorek ni adalah 40 cm. Itu maksudnya kawasan berlorek ni, perimeter kawasan berlorek. Yang berlorek saja yang awak kira. Jangan tinggalkan sisi ni, jangan tinggalkan sisi ni dan sisi ni. Sebab dia menyentuh. Ini adalah poligon. Kita kena keluarkan ni. Jadi bentuk yang awak kena kira adalah bentuk ini. Yang bentuk ni. Ini yang berlorek. Yang berlorek ni yang kamu kena kira sebagai perimeter. Yang ini tak payah. So, jangan lupa sisi ni dan sisi ni. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ini pun dia nak perimeter bentuk gabungan. Okay, perimeter kawasan bercorak. Bincangkan kesilapan pengiraan perimeter ini. Dia suruh kita bincangkan kesilapan perimeter ini. So, dia nak kawasan bercorak. Yang inilah. Okay, yang kita kena cari adalah yang ini. Yang ini adalah kawasan bercorak. Yang tidak bercorak tu maksudnya kita jangan cari. So, okay, yang ini 1 meter. Kalau yang ini 1 meter, yang ini pun 1 meter. Okay, sekejap ya, saya cari pen 1 meter. Okay, kalau yang ini sama juga, yang ini pun 1 meter. Okay, so kalau yang ini 1 meter, jadi bermaksudnya panjang yang ini ke sini, panjang yang ini ke sini adalah 3 meter. Macam mana dapat 3 meter? 4 meter tolak 1. Jadi jawapan dia 3 meter. Jadi yang ini kita tak guna dah. So, perimeter yang kita nak cari adalah yang kawasan bercorak. Jadi kita mula dari sini. Yang ini 3 meter. Okay, 3 meter. Okay, lepas tu, yang ini 5 meter. Tambah 5 meter. Tambah. Okay, lepas tu yang ini sampai sini. Yang ini sampai sini dia cakap 2 meter. So, kita tambah 2 meter. Okay, lepas tu yang bercorak. Lepas tu dari sini ke sini ni 1 meter. Jadi, tambah 1 meter. So, yang ini ke sini 1 meter. So, jawapan dia yang ini 8, 10, 11, 12. 12 meter. Okay, perimeter dia ada 12 meter. So, kita tengok apa kesilapan kiraan di sini. Dia cakap salah. Memang salah sebab jawapan dia 12 meter. So, dekat sini dia tulis 4 tambah 5. Yang ini 3, yang ini 4. Ini 5, 5, yang ini 2, ini betul. So, yang ini betul. Okay, yang ini betul. Okay, yang ini betul. Yang ini dia salah. Okay, 4. Kenapa 4? Sebab dia tak tolak. Kenapa salah? Dia tak tolak 4 ni. 4 ni adalah panjang. Saya padam saya padam balik ni. 4 ni adalah daripada sisi ni sehingga sisi ni. Mana boleh kita tulis 4? Sebab dia nak kawasan yang bercorak sahaja. So, 4 ni kita kena tolak dengan benda ni. Ini tadi 1, jadi 4 tolak 1, 3. Jadi panjang sini sehingga sini adalah 3 meter. Jelas? Okay, kerja rumah pada hari ini. Buku teks muka surat 223 buat latihan cuba ini. Okay, muka surat 223 buat latihan cuba ini. Okay, so kita nak cari seterusnya kita akan cari lagi. Hitung perimeter bagi bentuk gabungan di bawah. Okay. So ini bentuk dia. Kita nak cari perimeter ni. So perimeter ingat tak? Perimeter adalah ukur yang berada di luar sahaja. Ini adalah perimeter. Jumlah yang berada di luar sahaja. Yang di dalam ini jangan dijumlahkan. So, kita tambahkan yang di luar sahaja. Jadi, kita mula dari sini. Kita mula dari situ. Jadi, jawapannya perimeter sama dengan iaitu 3. Yang
Ini tambah 3. Ini tambah 3. Ini tambah 3. Ini tambah. Ini 3. Tambah. Ini 3. Yang ini tambah 3. Yang ini tambah 3. Okey. So, kita tambah 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 sentimeter. Sebab dia sentimeter, kita tulis sentimeter. Akhir sekali tu wajib tulis sentimeter. Okey. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya, B ni. Okay, dia tanya hitung perimeter bagi bentuk gabungan. So, kita kena cari bentuk yang gabungan ni. Yang di luar sahaja perimeter. Ni. Yang ini. Okay. Yang di dalam ni jangan kira. Yang dalam ni jangan kira. So, kita kena kira kat situ je. So, yang ini. Maksudnya benda tu adalah sama ukuran. Jadi, yang ini 5 meter. Yang ini pun 5 meter. Okay, yang bertentangan yang ini dengan yang ini 4. So, yang tu pun sama. Kita kena cari dulu. First, kita kena cari 4 meter. So, kat sini berapa? Macam mana kita nak cari kat situ? So, kat sini ada 12 kan? Jadi, yang ini pun 12. Yang ini pun 12. Kalau yang ini 12, berapa sini? Okay, jadi, macam mana kita nak cari kat situ? Jadi, kita kena tolak 5 ni. Ni 5 ni. Jadi, 12 tolak 5 kat sini maksudnya 7 meter. Okay, kalau tak faham, ulang balik. Okay. Macam mana saya cari tadi? Macam mana dapat 7? Ini 12 ni kat sini. Okay, yang ini. Okay. Jadi, kita 12 tolak benda ni yang tak kita tambah ni. Sebab dia bergabung, jadi dia bukan perimeter. So, yang ini tolak 5 jadi 7. Jadi, perimeter bentuk ini adalah perimeter sama dengan saya padam ya, memudahkan kita melihat. Memudahkan kita melihat. Okay, kita mula dari sini. 12 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4. Okay. So, yang ini 12 tambah 4, 16. 16 tambah 7, 23. 23 tambah 5, 28. 28 tambah 5, 31. 31 tambah 5, 36. 36 tambah 4, 40 meter. Okay. Jangan lupa tulis unit. Okay, soalan seterusnya. Hitung perimeter bagi kawasan yang berlorek. Kawasan berlorek ini kawasan yang berlorek. Suruh awak kira perimeter kawasan berlorek. So, kita kena cari di sini. Ni yang ni. Ni yang berlorek ni. Yang terkena dengan lorek ni awak kena cari. Yang tak lorek ni jangan cari. Yang ini tak kena lorek. Jadi maksudnya jangan cari. Okay, so kita dah ada clue, dah ada tip kat ni, clue-clue. Ni maksudnya benda ni adalah sama 5. Ni kalau ada tanda ni maksudnya dia sama. So, kita letak dulu dia punya unit sisi tu, panjang sisi tu. Yang ni 5 meter, yang ni 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Yang ini sama. Jadi maksudnya ini adalah 7 meter. Okay. So, perimeter kawasan berlorek ialah, kalau tak cukup, letak bawah ni. Okay. Boleh, apa-apa je boleh. So, kita mulakan daripada sini. Okay. Yang ni 5 tambah. Ini pun 5 tambah. Ini 5. Kenapa cikgu tak darab kita? Jangan nanti kamu keliru.
Okay, buat je. Perimeter adalah tambah. Jadi kita tambah je. Walaupun dia nampak macam membazir masa, ini untuk melatih awak memahami. Kalau ada buat latihan nanti tak akan buat salah. Jadi maksudnya kamu boleh buat apa cara yang kamu fikirkan yang lebih cepat. Okay. Itu cara kita belajar. Kita buat dulu yang kita belajar dulu. Sehingga kita mahir. So, yang ini kita tambahkan. Dah selesai dah ni. Ni dah selesai. So, kita dah mula sampai dah tamat dah. Kenapa cikgu bulat-bulat ni? Supaya kita tak tertinggal dia punya nombor-nombor. So, kita tambah. 5 tambah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tambah 7, 42. 42 tambah 7, 49. Okay. 5 tambah 7 tadi, 42. 42 tambah 7, 49. 49 apa? Meter. Jangan lupa tulis unit. Kita tengok contoh yang seterusnya. Dia cakap soalan yang sama, hitung perimeter dari kawasan yang berlorek. Jadi yang berlorek ni. Yang berlorek ini. Yang tidak berlorek ini. Jangan ditambah benda ni. So, kita cari dulu sisi-sisi dia. Okay, yang ni 6. Okay. Yang ni 5. Yang ini 5. Yang ini pun 5. 5 cm. Okay, yang bawah ni 3.5 ni tak ada kaitan. Okay, yang ni okey dah. Semua sisi dah ada. So, kita pun cari perimeter. Tugas pertama awak kena cari sisi dulu. Okay, jadi kita cari mula dulu. Okay, kita mula dari sini. 10. Tambah. Okay, ambil yang ini. 4.5 tambah. Okay, yang ni tak boleh sebab dia tidak menyentuh ruang yang berlorek. So, yang menyentuh ruang berlorek adalah ni. 5. Belok naik ke atas. 5 tambah. Yang ni 5. 5 tambah. Yang ni 6. Okay, dah settle. Habis. Baru kamu tambah. Okay, yang 40-an ni jangan tambah dulu. 10 tambah 5, 15, 20, 26. 26. Barulah kamu buat bentuk lazim dia. 26 tambah 4.5. Jadi jawapan dia 30.5 cm. Jangan lupa buat latihan yang saya suruh tadi. Latihan cuba ini tadi. Surat apa tadi? Tengok balik dekat video sebelum ni sikit. Tengok balik semula. So, jika tak faham, ulang balik. Ingat perimeter adalah jumlah. Jumlah adalah operasi tambah. So, itu saja.